Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Hari ini cikgu akan mulakan dengan siri form untuk memanah. Kita mulakan dengan panah jenis recurve. Secara asasnya, form untuk recurve terbahagi kepada beberapa langkah. Kita untuk menjadi lebih baik dalam satu sukan, kita dalam sukan memanah, kita kena pecahkan dia supaya kita dapat faham dengan lebih senang. Asasnya, yang pertama sekali ialah stance. Berdirian, kemudian set up, kemudian draw cycle, anchor, release dan akhir sekali follow through. Kita akan masuk pada satu-satu bahagian secara terperinci dalam video akan datang. Untuk hari ini, cikgu akan tunjukkan tentang langkah-langkah yang cikgu dah sebutkan tadi. Baik, untuk memulakan, pastikan anda dah memakai finger tap, sling, arm guard, quiver dan anda dah bersedia dengan anak panah yang anda akan gunakan. Kali pertama ialah kita sentiasa jangan lupa memakai finger sling. Untuk hari ini, kita tengok asas kepada form. Baik, yang pertama sekali ialah stance. Apa itu stance? Stance ialah cara kita berdiri. Boleh dikatakan semua atlet Olimpik yang hebat-hebat, mereka semua menggunakan stance berdiri tegak. Di mana, kalau kita lukis satu garisan daripada dahi, kepada dada, kepada pusat dan ke bawah, dia akan menjadikan satu garisan yang tegak. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar-pelajar, terutamanya pelajar yang baru, ialah apabila mereka takut dengan bow. Apabila mereka takut dengan bow, terutamanya pelajar-pelajar baru, mereka akan, apabila mereka draw, paksi badan mereka akan berpindah ke belakang. Jadi biasa kita tengok pelajar tarik seperti ini. Okay. Ini ialah sangat tidak konsisten. Adakah boleh shoot macam ni? Boleh. Tapi dia susah untuk mendapatkan satu shot, satu round yang konsisten. Okay. Jadi, stance juga terbagi kepada beberapa bahagian, iaitu kaki, badan dan tangan. Langkah yang kedua ialah set up. Bagaimana kita set up shot? Nampak seperti mudah, tapi sebenarnya ada rahsia untuk set up, untuk langkah set up ini. Okey. Langkah set up ini hanyalah kita memasangkan arrow pada panah. Baik. Nampak sebegitu mudah. Tapi pada masa ini kita kena tekankan bahagian mental untuk pelajar. Dia bukan sekadar ambil arrow dan pasang. Pada masa inilah kita kena memikirkan tentang step-step yang akan kita gunakan supaya paling optimum sekali apabila kita full draw dan anchor sebelum kita shot, kita tak perlu memikirkan apa-apa tentang shot tersebut. Baik. Kemudian apabila dah bersedia untuk membuat shot tersebut, hookkan finger tap pada tali. Dan cuma tips yang saya bagi pada pelajar saya ialah berdiri tegak, toleh ke kiri, lihat target, toleh secara natural. Pastikan pelajar tidak mendongak. Kebanyakan pelajar apabila dia baru, kebanyakannya positionnya, kepalanya akan macam ni. Salah satu sebab kenapa mereka takut kepada tali. Jadi, ini yang perlu kita tekankan. Kita cuma berdiri tegak dan toleh ke kiri. Dan tenangkan fikiran, tenangkan hati. Tips yang saya nak bagi ialah apabila kita hendak hook finger tap pada tali, kekalkan posture.
elakkan daripada membongkok untuk hook tali. Just kita cuma perlu panjangkan tangan dan kita hook pada tali. Seterusnya ialah langkah draw. Draw ialah di mana kita tarik tali tu. Draw cycle ialah bila kita mengangkat bow dan kita tarik tali tu ke anchor point. Okey. Yang saya akan lakukan selepas ini ialah draw cycle, anchor, expansion, release dan juga follow through. Step yang selepas ini sehingga step terakhir iaitu follow through saya akan tunjukkan sekarang. Semua langkah-langkah ini mesti dibuat secara sistematik dan secara konsisten. Termasuklah step-step yang di belakang, iaitu set up dan juga stand. Mestilah secara konsisten. Tidak lagi sekali. Stand, set up, draw, anchor, release dan follow through. Kalau dilihat, banyak pelajar yang bertanya, kenapa bownya berhayun? Itu adalah disebabkan oleh kita tidak memegang bow. Sebelum kita shoot, jari-jari ni semua relax. Kita cuma tahan sahaja bow ni. Jadi apabila kita melepaskan tali, bow ni akan terlepas. Sebab itulah kita pakai finger sling. Baik. Shot yang baik ialah shot yang kita dapat rasakan. Kita bukan fikirkan tapi kita dapat rasakan. Kita dapat rasakan ketegangan di bahagian belakang kita apabila kita anchor dan tarik. Kita dapat rasakan bow ni melompat daripada tangan kita selepas kita melepaskan tali. Itu ialah perasaan-perasaan yang kita perlu. Bukan sahaja kita perlu ingat bagaimana kita berdiri, tapi kita mesti ingat bagaimana perasaannya apabila kita berdiri. Baik. Sekian sahaja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anda dapat membantu melatih pelajar-pelajar supaya menjadi pemanah-pemanah yang cemerlang pada masa akan datang. Jika anda ada sebarang masalah ataupun sebarang persoalan, bolehlah tuliskan di komen di bawah dan saya akan pastikan saya akan reply kepada setiap persoalan anda. Jika ada cadangan pun boleh dituliskan di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.